Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harapkan kamu bersemangat untuk belajar Bahasa Melayu tahun 2 bersama Cikgu Noraida. Hari ini kita akan belajar bertutur sekurang-kurangnya 5 ayat menggunakan simpulan bahasa. Kita juga akan melengkapkan 5 daripada 6 ayat dialog menggunakan simpulan bahasa yang betul. Apa itu simpulan bahasa? Bahasa yang disimpulkan. Atau dengan erti kata lain, simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna tertentu. Apa itu simpulan bahasa? Simpulan bahasa ialah ungkapan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih dan mempunyai makna tertentu. Sebenarnya ada banyak simpulan bahasa dalam bahasa kita. Hari ini cikgu akan memperkenalkan kepada kamu 6 simpulan bahasa. Nenek moyang kita sangat kreatif. Mereka telah mencipta simpulan bahasa ini untuk memudahkan kita, menjimatkan masa kita, menjimatkan perkataan kita dan dapat bertutur dengan lebih sopan apabila menggunakan simpulan bahasa. Baiklah, simpulan bahasa yang pertama pada hari ini ialah susah hati. Susah hati bermaksud bimbang atau risau memikirkan sesuatu. Mari kita lihat gambar yang cikgu paparkan. Kelihatan seorang kanak-kanak lelaki yang sedang memeluk ibunya. Mari kita tuturkan ayat bersama cikgu. Abang berasa susah hati apabila kucingnya sakit. Abang berasa susah hati apabila kucingnya sakit. Susah hati kita telah menceritakan tentang abang yang sangat risau dan bimbang memikirkan kucingnya yang sakit. Kita gunakan simpulan bahasa susah hati. Seterusnya, simpulan bahasa kita ialah senang hati. Senang hati bermaksud gembira, seronok atau bahagia. Mari kita lihat gambar yang cikgu paparkan. Kelihatan satu keluarga yang sangat gembira. Mari kita tuturkan ayat bersama-sama cikgu. Kakak senang hati setelah siapkan kerja sekolahnya. Kakak senang hati setelah siapkan kerja sekolahnya. Kita telah menceritakan tentang kakak yang sangat seronok, gembira dan bahagia setelah menyiapkan kerja sekolahnya. Kita gunakan simpulan bahasa senang hati. Seterusnya, simpulan bahasa kita pada hari ini ialah mabuk laut. Apakah maksud mabuk laut? Ya, mabuk laut bermaksud pening dan muntah ketika menaiki kapal di laut. Cuba lihat gambar yang cikgu paparkan. Beginilah keadaannya orang yang mabuk laut. Mari kita tuturkan ayat bersama-sama cikgu. Alia mabuk laut ketika menaiki bot ke Pulau Kapas. Alia mabuk laut ketika menaiki bot ke Pulau Kapas. Kita menceritakan tentang Alia yang pening dan muntah ketika menaiki bot di laut. Mudah kan kita menggunakan simpulan bahasa mabuk laut, hanya 2 perkataan untuk menggambarkan Alia yang pening dan muntah ketika menaiki kapal di laut. Seterusnya ialah simpulan bahasa buah tangan. Apakah maksud buah tangan? Adakah tangan itu ada buah atau tangan itu membawa buah? Tidak. Buah tangan bermaksud hadiah atau pemberian. Lihat gambar yang cikgu paparkan. Kelihatan seorang anak yang memberi hadiah kepada ibunya. Mari kita tuturkan contoh ayat bersama-sama cikgu. Ibu membawa buah tangan untuk nenek. Ibu membawa buah tangan untuk nenek. Kita menceritakan tentang ibu yang membawa hadiah untuk nenek. Seterusnya, alas perut. Apakah maksud alas perut? Adakah kamu mengambil sesuatu dan mengalas di atas perut kamu? Tidak. Alas perut bermaksud makan sedikit.
Makan sedikit bukanlah makan yang untuk terlalu kenyang. Hanya makan sedikit sahaja. Mari kita lihat gambar yang cikgu paparkan. Sekeping roti cukuplah untuk menggambarkan makan sedikit. Mari kita tuturkan ayat bersama-sama cikgu. Saya alas perut dengan sekeping roti. Saya alas perut dengan sekeping roti. Kita menceritakan yang saya mengalas perut hanya dengan sekeping roti, iaitu makan yang sedikit. Seterusnya ialah simpulan bahasa makan angin. Apakah maksud makan angin? Adakah kamu ambil angin itu dan telan? Tidak. Makan angin bermaksud bersiar-siar untuk berehat atau melancong. Mari kita lihat gambar yang cikgu paparkan. Kelihatan satu keluarga yang sedang bersiar-siar di Pulau Langkawi. Mari kita tuturkan contoh ayat bersama-sama cikgu. Encik Sudin sekeluarga makan angin di Langkawi. Encik Sudin sekeluarga makan angin di Langkawi. Kita menceritakan tentang Encik Sudin yang bersiar-siar dan melancong di Langkawi. Kita gunakan simpulan bahasa makan angin. Hanya 2 perkataan. Sebentar tadi cikgu katakan simpulan bahasa dapat menjimatkan perkataan, dapat menjimatkan masa kita. Baiklah murid-murid, setelah kamu fahami dan kenali 6 simpulan bahasa, mari kita selesaikan tugasan pada hari ini. Buku latihan dan aktiviti muka surat 13. Isi tempat kosong dengan simpulan bahasa yang betul. Baiklah murid-murid, untuk sampai di sini sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum.